Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, al-iman bil qada wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, kita akan membincangkan tentang ta'rif qada dan qadar, ad-dalilun naqli wal aqli ala wujubil iman bil qada wal qadar, dalil naqli dan akli yang menyatakan wajib beriman kepada qada dan qadar. Hikmatul iman bil qada wal qadar, hikmah beriman dengan qada dan qadar. Okey, daripada sudut takrif tentang qada dan qadar ini, dia terbahagi kepada dua pendapat, iaitu satunya mengikut pandangan al-Asy'ariyah, yang kedua mengikut pandangan al-Maturidiyah. Menurut pandangan al-Asy'ariyah, al-qada iradatullahil asya' al-azali ala ma hiya alaihi fi ma yazal, iaitu qada ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu perkara semenjak azali mengikut hakikatnya dan tidak berubah. Qadar pula ialah ijadullahil asya' ala qadarin makhsusin wa wajhin muayyanin aradatullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu qadar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu perkara itu mengikut ketentuan yang tertentu dan bentuk tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut al-Maturidiyah ialah al-qada ijaduhul asya' ala hasbi amalihi fil azal, iaitu qada ialah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu semenjak azali mengikut ilmunya. Al-qadar ilmullah ta'ala azalan bi kulli makhluqin wa sifatihi. Qadar ialah ilmu Allah semenjak azali berkaitan dengan semua makhluk dan sifat-sifatnya. Okey. Apa yang kita fahamkan yang kita boleh faham di sini ialah kita boleh katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan menentukan kadar dan masanya mengikut ketentuannya berdasarkan apa yang dia kehendaki dan menepati apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sebelum dia menciptakan sesuatu. Sesuatu itu tidak ada secara sembarangan ataupun kebetulan, bahkan ianya ada mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu pada ilmunya. Erti beriman kepada erti beriman kepada qada dan qadar ialah meyakini bahawa semua perkara yang berlaku kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain berlaku mengikut qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun buruk, sama ada secara pilihan atau paksaan, atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan alam semesta ini. Tidak berlaku satu pun perkara yang zahir dan ghaib ini walaupun sekelip mata kecuali dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menolak ketentuan Allah, dan kita juga tidak boleh nak mengingkari ataupun mengkritik ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kita beralih kepada dalilun naqli. Dalil naqli iaitu dalil daripada nas. Dekat sini dia bagi satu hadis daripada An Umar bin Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Qala fa akhbarani anil iman.
Jibril berkata, beritahu kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iaitu iman itu ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan kamu beriman dengan takdir yang berlaku sama ada baik ataupun buruk. Kemudian dalilul akli, dalil akal tentang wajib beriman kepada qada dan qadar. Annal asya' minal hawadis wal mawjudati kana bi khalqillah wa takdirihi. Tidak ada satu pun daripada makhluk-makhluk yang wujud ini berkait dengan ciptaan Allah dan qadarnya. Nescaya tidak bersifatlah Allah dengan sifat kesempurnaan, dan pasti perkara tersebut adalah kesan yang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayin hikmah al-iman bil qada wal qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ziyadatul yakin liqadrillahi subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi. Menambahkan keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Yang kedua, taslimu war ridha bil qada wal qadar. Berserah dan redha, menerima dengan hati yang lapang tentang dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jim, at-tawakkulu 'ala Allah fima yuqdihillah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Okay, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.